Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kami daripada kumpulan KA29 iaitu Muhammad Mahir Bazra bin Yahya, Muhammad Nur Alif bin Muhammad Johari dan Nur Ali Bahanin binti Misnan akan membentangkan tajuk FYP kami iaitu penggunaan polistirena dan habuk kayu dalam pembinaan konkrit ringan. Penyela bagi final year projek kami ialah Puan Nur Baizura binti Hamid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Di sini saya akan menerangkan mengenai bab 1 iaitu pengenalan. Yang pertama ialah untuk pengetahuan semua, konkrit merupakan gabungan antara simen, pasir, agregat dan air. Kedua, konkrit biasa merupakan bahan komposit yang sangat berat. Hal ini dapat memberi bebanan kepada para kontraktor untuk mengangkat konkrit yang berat ataupun membeli mesin sebagai alat mengangkat konkrit tersebut. Ketiga, konkrit yang dicampur dengan bahan ringan akan menghasilkan konkrit yang lebih ringan. Seterusnya, antara contoh bahan ringan atau bahan campuran yang kami gunakan dalam projek ini ialah styrofoam, iaitu sejenis polistirena, dan sawdust, iaitu sejenis habuk kayu. Seterusnya adalah penyertaan masalah. Yang pertama, isu kenaikan harga bahan binaan dalam sektor pembinaan terutama dalam pembuatan konkrit. Sebagai contoh, dalam penghasilan konkrit yang mempunyai kekuatan yang tinggi, kita memerlukan bahan yang lebih bermutu tinggi dan mahal. Seterusnya, kekurangan bahan pembuatan. Selain itu, konkrit biasa lebih berat dari konkrit ringan yang telah dibuat setelah dicampur dengan bahan campuran yang ringan. Seperti contoh, dengan menggantikan agregat dalam konkrit dengan bahan seperti styrofoam yang lebih ringan. Seterusnya, pembaziran dalam pembuangan seperti habuk kayu. Seterusnya adalah mengenai objektif kajian. Yang pertama, kajian ini adalah untuk mengkaji hubungan antara bahan campuran iaitu polistirena dan habuk kayu ke atas konkrit binaan dari segi kekuatan, mempatan dan kos. Seterusnya, untuk menguji kekuatan mempatan, ujian penurunan dan penyerapan air bagi penggunaan polistirena dan habuk kayu dalam pembuatan konkrit. Dan yang terakhir ialah kita dapat mengaplikasikan konsep 3R iaitu reduce, reuse dan recycle dengan penggunaan polistirena dan habuk kayu dalam pembinaan konkrit ini. Dengan ini, kita juga dapat menyelamatkan alam sekitar dari tercemar. Seterusnya adalah mengenai skop kajian. Yang pertama, kajian ini hanya tertumpu kepada bahan yang terdapat di pasaran sahaja. Kedua, ia dapat membantu dalam proses 3R iaitu reduce, reuse dan recycle. Dan konsep ini amat bagus jika terus diamalkan dalam kehidupan seharian. Seterusnya adalah penggunaan kos bahan yang sangat berpatutan. Dan yang terakhir adalah faktor campuran terutamanya dalam sawdust dan styrofoam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya akan meneruskan pembatangan ini dalam bab 2 iaitu kajian literatur. Kajian literatur kami berpandukan jurnal tentang kajian yang lepas. Oleh itu, saya akan teruskan kepada jurnal yang pertama. Hasil tulisan daripada Haji Kamsyah binti Muhammad Ismail pada tahun 2013. Tajuknya ialah Study of Lightweight Concrete Behavior. Dalam jurnal ini kami dapat mengetahui latar belakang dan sifat-sifat konkrit. Terdapat dua sifat konkrit yang telah dinyatakan. Yang pertama ialah ketepatan rendah dan juga kekondeksian haba yang rendah. Selain itu dapat mengetahui tentang jenis-jenis konkrit ringan. Terdapat 3 jenis konkrit ringan iaitu yang pertama konkrit berudara ataupun berweh, yang kedua konkrit agregat ringan dan terakhir sekali adalah konkrit tanpa agregat halus. Dapat mengenal pasti kebaikan dan keburukan konkrit ringan. Terdapat 3 kebaikan dan 3 keburukan. Kebaikan yang pertama adalah cepat dan sederhana pembuatan. Yang kedua adalah ekonomik dari segi pengangkutan dan juga tenaga kerja. Akhir sekali adalah mudah dipotong dan ditebuk. Keburukan yang pertama adalah sukar diletakkan dan diselesaikan. Yang kedua adalah penyerapan kelembapan air yang tinggi. Yang terakhir sekali adalah masa pembancuhan yang lama. Terdapat 3 jenis ujian yang dilakukan dalam jurnal ini, iaitu yang pertama ujian ketepatan, kekuatan mempatan dan juga penyerapan air. Untuk jenis seterusnya ada daripada Nurul Huda Suliman pada tahun 2019. Tajuknya ialah Concrete Using Sawdust as Partial Displacement of Sand. Dalam jurnal ini, habuk kayu ataupun sawdust telah dijadikan sebagai penggantian
pada agregat halus iaitu pasir. Terdapat 4 kelas daripada konkrit abu kayu di mana konkrit mengandungi 0%, 5%, 10% dan 15% habuk kayu. Daripada hasil ujian, 5% daripada konkrit habuk kayu memberikan hasil kekuatan mampatan yang tinggi berbanding peratus habuk kayu yang lain. Baiklah, seterusnya adalah Divya Patel pada tahun 2017. Tajuknya ialah Experimental Study on Lightweight Concrete with Terraform as a Replacement of for Coarse Aggregate. Baiklah, pada jurnal ini pula, Terraform telah digunakan bagi menggantikan agregat kasar pada peratusan 0%, 20%, 40%, 60%, 80% dan juga 100%. Hasil dapatan daripada ujian, semakin bertambah peratus Terraform, semakin berkurang jisim konkrit, iaitu semakin berkurang ketepatan konkrit. Seterusnya, pengurangan kekuatan mampatan berlaku apabila start penukaran dijalankan. Bermaksud, semakin bertambah peratusan Terraform, semakin berkurang nilai kekuatan mampatan. Seterusnya daripada Mashtaq Ahmad Patan pada tahun Mac 2019, tajuknya ialah Study of Coarse Aggregate, Characteristic of Strange Property of High Performance Concrete Using a Chemical Admixture. Untuk jurnal ini, pengujian agregat kasar dalam konkrit telah dijalankan. Terdapat dua jenis penggunaan agregat kasar yang berbeza sifat fizikal dari segi ketepatan, penyerapan air dan juga permukaan kelembapan. Terdapat dua jenis iaitu jenis A, ketepatan tinggi, penyerapan air rendah dan juga permukaan kelembapan yang rendah. Manakala jenis B pula sebaliknya. Daripada hasil dapatan, kekuatan mampatan yang tinggi didapati pada jenis A. Oleh itu, jenis agregat ataupun pemilihan jenis agregat sangat memberi kesan kepada sesuatu ketepatan, maksudnya kekuatan sesuatu konkrit. Seterusnya adalah jurnal yang terakhir adalah daripada Ali Naki dan juga Jong Gok Jang. Tajuknya adalah Recent Progress in Green Cement Technology Utilizing Low Carbon Emission Fuels and Raw Materials. Jurnal ini menceritakan tentang pengeluaran simen yang telah pun berkembang pesat sejak kebelakangan ini, terutamanya pada negara China yang telah mendominasi sebanyak 58.13% pengeluaran simen daripada dunia. Namun, simen dapat menghasilkan gas yang berbahaya seperti sulfur dioksida, karbon dioksida dan juga nitrogen oksida yang menyebabkan kesan rumah hijau dan juga hujan asid. Oleh itu, langkah alternatif telah dijalankan bagi menggantikan simen separuh ataupun sepenuhnya dengan menggunakan bahan mesra alam. Terdapat hasil ujian yang telah dilakukan, terdapat dua bahan yang akan mengurangkan pelepasan gas karbon dioksida sebanyak kurang daripada 100%, iaitu bahan yang pertama adalah magnesium karbonat dan juga magnesium silikat. Sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya saya akan menerangkan tentang bab 3 iaitu metodologi. Baiklah, untuk metodologi kajian, kami telah pun membuat satu cerita alir pelaksanaan projek. Terdapat 3 tahap di dalam kajian ini, iaitu tahap yang pertama, kajian awal. Pada tahap pertama ini, kami mula dengan mengemukakan tajuk iaitu penggunaan polistirena dan habuk kayu dalam pembinaan konkrit ringan. Seterusnya, selepas mengemukakan tajuk, kami mengenal pasti masalah kajian, iaitu isu kenaikan harga bahan binaan, kekurangan bahan pembuatan dan konkrit biasa yang berat. Daripada masalah kajian yang telah dikenal pasti, kami mengumpulkan maklumat daripada pelbagai sumber seperti buku, jurnal dan artikel. Dan daripada maklumat yang telah diperolehi, kami menganalisis maklumat tersebut dan seterusnya membuat bab 1 pengenalan. Di dalam bab 1 terdapat objektif kajian, skop kajian dan lain-lain. Selepas bab 1 pengenalan, kami membuat kajian literatur bagi bab 2. Seterusnya, pada tahap kedua iaitu pengumpulan data, kami telah melakukan metodologi iaitu penyediaan sampel konkrit, pemilihan bahan seperti simen, agregat kasar dan agregat halus dan proses penyediaan cube. Selepas daripada metodologi, kami terus melakukan pengujian konkrit. Baiklah, bagi penyediaan cube konkrit, seperti dapat lihat di dalam
jadual, terdapat 4 bancuhan iaitu dengan bahan gantian peratusan yang berbeza iaitu 0%, 5%, 10% dan 15%. Untuk air dan simen, keempat-empat bancuhan menggunakan jisim yang sama iaitu 0.32 kg bagi air dan 0.8 kg bagi simen. Untuk agregat halus pula, kami menggunakan 2 bahan iaitu pasir dan habuk kayu. Bagi bancuhan pertama dengan 0% penggantian, 1.6 kg pasir telah digunakan. Bagi bancuhan cube yang kedua, ketiga dan keempat dengan peratusan bahan gantian yang berbeza iaitu 5%, 10% dan 15%. Pasir yang digunakan ialah 1.3, 16 kg, 1.247 kg dan 1.177 kg. Manakala habuk kayu pula, bagi bancuhan cube 2, 3 dan 4, jisim yang diperlukan ialah 0.01 kg, 0.02 kg dan 0.03 kg. Seterusnya untuk agregat kasar pula, dapat 2 bahan iaitu agregat 20 mm dan polystyrena 2 hingga 3 mm. Bagi bancuhan cube yang pertama, kami menggunakan sepenuhnya agregat 20 mm iaitu 3.2 kg. Dan bancuan kedua, ketiga dan keempat, agregat 20 mm yang digunakan ialah 2.840 kg, 2.691 kg dan 2.541 kg. Manakala bagi polystyrena pula, untuk bancuhan cube yang pertama, tiada polystyrena digunakan kerana bahan peratusan ganti adalah 0%. Dan untuk bancuan kedua, ketiga dan keempat iaitu peratusan bahan ganti 5%, 10% dan 15%, jisi polystyrena yang digunakan adalah 0.0048 kg, 0.0096 kg dan 0.0145 kg. Jumlah keseluruhan bagi jisim yang diperlukan ialah air sebanyak 1.28 kg, simen sebanyak 3.2 kg, agregat halus pasir sebanyak 5.34 kg, habuk kayu sebanyak 0.06 kg, agregat kasar 20 mm bersama dengan 11.272 kg dan bagi polystyrena sebanyak 0.0289 kg. Baiklah, selepas melakukan penyediaan bagi cube konkrit, terdapat 3 ujian yang akan dilakukan iaitu ujian penurunan, ujian mampatan dan ujian penyerapan. Untuk ujian penurunan, terdapat 4 kali pengujian yang akan dilakukan dengan nilai penggantian habuk kayu dan polystyrena yang berbeza iaitu 0%, 5%, 10% dan 15%. Untuk ujian mampatan pula, ianya dilakukan selepas 28 hari. Mesin ujian mampatan yang terdapat di Makmal Teknologi Bahan Nutrisi Pagu akan digunakan. Ujian ini bagi mendapatkan nilai kekuatan mampatan cube konkrit. Dan ujian yang terakhir ialah ujian penyerapan. Ini dilakukan dengan merendamkan cube konkrit ke dalam air. Jisim bagi cube konkrit ditimbang sebelum dan selepas direndam. Bagi ujian ini, cube konkrit akan direndam selama 7 hari. Dan untuk tahap yang terakhir iaitu analisis data dan perbincangan. Selepas melakukan 3 ujian tersebut iaitu ujian runtuhan, ujian kekuatan mampatan dan penyerapan air, kami menganalisis data yang dapat dan membuat kesimpulan serta cadangan. Kesimpulannya adalah objektif kajian ini dapat dicapai ataupun tidak serta bagi menghasilkan konkrit ringan dengan kekuatan mampatan yang sesuai untuk industri. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai jangkaan hasil bagi projek kami. Yang pertama, ia dapat menjimatkan kos untuk pembuatan konkrit kerana polystyrena dan habuk kayu adalah bahan semula hasil daripada aktiviti industri. Seterusnya, kita dapat menyelamatkan alam sekitar daripada bahan yang sukar untuk melupa seperti polystyrena. Kita juga dapat mengamalkan konsep 3R iaitu reuse, reduce and recycle. Seterusnya, kita juga dapat menghasilkan sifat konkrit ringan yang mempunyai ketahanan dan kestabilan yang kukuh dari segi kekuatan mampatan serta mempunyai ciri konkrit yang baik seperti daya ketahanan, dan ia juga dapat membantu industri pembinaan dalam inovasi menghasilkan kerja konkrit. Baiklah, kesimpulannya, berdasarkan hasil pembintangan yang telah dibentangkan oleh kumpulan kami, objektif bagi kumpulan kami akan tercapai. Hal ini demikian kerana dengan adanya projek kami ini, kos untuk membuat konkrit ringan akan dikurangkan. Hal ini demikian kerana harga polystyrena yang dijual di pasaran murah dan juga dengan menggunakan habuk kayu daripada hasil buangan industri.
Seterusnya, objektif yang kedua akan tercapai di mana ujian penurunan, ujian mampatan dan ujian penyerapan dilakukan ke atas konkrit dan keputusannya akan diperolehi. Perbandingan antara bahan gantian mengikut peratus akan dilakukan untuk mendapatkan peratusan yang terbaik dan optimum. Akhir sekali adalah objektif akan tercapai kerana penggunaan polistrina dalam konkrit dengan telah mengaplikasikan konsep 3R. Dengan mengaplikasikan konsep 3R ini, alaf kita dapat dijaga dengan mengelakkan daripada bahan tercemar seperti polistrina dan juga habuk kayu. Sekian sahaja daripada kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I know blue is not in her. She's a